Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita Wilayah Rabu 14 September 2022 membawa laporan terkini dari seluruh negara. Kita ikuti paparan utama petang ini. Pasaran hartanah tempatan separuh pertama catat transaksi 84 bilion ringgit. Penduduk terjejas banjir di Batu Pahat dijangka terus meningkat. Berita langsung dari Sarawak, Sabah dan Terengganu mengisi paparan petang ini. Saya Alif Ashraf Kamano, terus setia bersama Berita Wilayah. Saudara, pasaran hartanah tempatan merekodkan lebih 188,000 transaksi bernilai 84 bilion ringgit bagi separuh pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat 30% berbanding bilangan dan nilai transaksi untuk tempoh sama tahun sebelumnya. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, kesemua subsektor hartanah mencatat peningkatan bilangan serta nilai transaksi bagi tempoh berkenaan. Subsektor kediaman terus memacu pasaran dengan menguasai lebih 60% daripada bilangan keseluruhan transaksi dan hampir 54% daripada keseluruhan nilai transaksi. Ini diikuti oleh subsektor pertanian dengan share hampir 22.1% dari segi bilangan, manakala subsektor perdagangan di tempat kedua dengan share 16.6% daripada segi nilai transaksi. Beliau berucap pada Majlis Pelancaran Laporan Pasaran Harta separuh pertama tahun 2022 di Kajang. Bagaimanapun, segmen pelancaran kediaman baharu masih mengekalkan sentimen berhati-hati dengan kadar jualan purata 20.3%. Lebih 10,000 unit baharu dilancarkan pada 6 bulan pertama tahun ini berbanding lebih 31,000 unit tahun lepas. Sementara itu, lebih 34,000 unit kediaman siap dibina tidak terjual bernilai 21.7 bilion ringgit direkodkan pada separuh pertama tahun ini. Johor mencatat bilangan kediaman tidak terjual siap dibina tertinggi sebanyak 6,000 unit bernilai 4.7 bilion ringgit. Ini diikuti Pulau Pinang yang merekodkan lebih 5,000 unit bernilai 3.64 bilion ringgit. Situasi overhang bertambah baik dengan penurunan marginal bilangan dan setiap satu pada 7.5% dan 4.5% berbanding separuh kedua tahun 2021. Hampir 60% daripada overhang adalah harta tanah kondominium pansapuri, manakala dari segi lingkungan harga kira-kira 43% berharga lebih daripada RM500,000 Malaysia seunit. Baik, cadangan pelaksanaan sekolah model khas komprehensif 9 tahun K9 membabitkan 2 sekolah orang asli di Parlimen Tanjung Malim telah dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahan Sun berkata, sekolah berkenaan melibatkan Sekolah Kebangsaan SK Jernang di Sungkai dan SK Pus Bersih di Slim River. Jadi saya rasa tak perlu kita tunggu sampai adanya asrama. Itu cadangan saya, ya. Saya rasa buat masa ini boleh kita memikirkan cara macam mana kita wujudkan dan cari penjawatan mana-mana yang sesuai supaya boleh kita mulakan konsep K9 ini, khususnya di SK Pos Bersih dan SK Jenang ini, ya, untuk membantu dan juga yang paling penting adalah mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan mereka ini.
Tambah beliau, kerajaan sentiasa menitik beratkan pendidikan masyarakat orang asli melalui pelbagai inisiatif yang dilakukan termasuk pelaksanaan K9. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan televisyen pintar untuk Smart Classroom Solution serta penyampaian sumbangan pakaian sekolah di SK Pos Bersih di Tanjung Malim. Datuk Dr. Mah turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM10,000 kepada sekolah berkenaan bagi membeli keperluan peralatan sekolah seperti kerusi, meja dan alat muzik. Penduduk di Batu Pahat diminta berwaspada susulan jangkaan air pasang berterusan selama 3 hari bermula malam ini. Fenomena yang boleh menyebabkan banjir dengan ketika ini 64 penduduk terjejas daripada 16 keluarga sudah ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS SMK Seri Gading sejak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Ismail Dolah memaklumkan pihaknya meningkatkan persediaan terutama jangkaan pertambahan penduduk terjejas jika hujan lebat berterusan. Kita menyeru kepada semua penduduk-penduduk kawasan tanah rendah supaya dalam keadaan sedia jika diarahkan berpindah, hendaklah berpindah dengan segera. Saya menyeru mereka supaya jika nampak keadaan air naik, hujan lebat, terus saja datang ke pusat pemindahan sementara ini. 4 kawasan terjejas iaitu Taman Seri Pancor, Kampung Sengkuang, Kampung Seri Gading dan Pekan Seri Gading. Sementara itu, penduduk terjejas yang ditemui mengakui kejadian itu yang terburuk setakat ini. Hujan tu sedar. Dengan petir-petirnya itu sedar. Sebab apa? Lampu terus mati. Masalah lampu mati tu tak nampak air lah. Memang saya duduk kat situ dah 23 tahun tak ada masalah pun. Saya kena pastikan anak-anak selamat. Dan saya tengok selamat, lepas tu saya tanya rumah saya, dokumen yang penting dah selamatkan belum? Dia kata dia tengah settlekan apa semua kan. Lepas tu saya tengok buka pintu, tengok air pun makin kuat apa semua kan. Lepas tu saya tengok apa yang perlu, yang penting saya selamatkan dulu lah. Baik, berbeza di Selangor, susulan fenomena air pasang besar yang berisiko mencetuskan banjir di kawasan rendah. Memasuki hari keempat, keadaan masih terkawal dan tiada limpahan air besar dilaporkan berlaku setakat ini. Wartawan Adilia Habibullah membuat tinjauan di JT Nelayan Teluk Gong, Pelabuhan Kelang. Ada perinciannya. Mengambil iktibar bencana banjir yang berlaku tahun lalu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengambil langkah berjaga-jaga dengan melakukan pemantauan terutama di kawasan berisiko banjir. Meskipun paras air laut mencecah lebih 5 meter, iaitu di paras bahaya ketika fenomena berlaku, namun keadaan masih terkawal dan paras air kembali surut 2 jam kemudian. Ia juga turut didorong oleh keadaan cuaca yang baik dan tiada hujan secara berterusan. Untuk kesiapsiagaan bagi daerah Kelang, kita telah menjangkakan beberapa lokaliti dan yang mana hotspot berlaku banjir, kita telah laksanakan rondaan daripada seawal jam 6 pagi lah sehingga kini, dan juga lokaliti berkenaan tidak mengalami banjir kilat. Setiap kali rondaan kita sasakan ada lebih kurang 9 hingga 18 orang lah yang bergerak ke lokasi dengan satu jentera dan juga mengikut kepada lokaliti yang kita tetapkan, dan rondaan berkenaan pada ketika air pasang penuh dan juga sehingga selesai air pasang penuh. Orang awam terutama mereka yang tinggal di pesisir pantai diingatkan untuk sentiasa berwaspada susulan fenomena air pasang besar dijangka berlaku semula hujung bulan ini. Pada hujung bulan ni kita ada lagi 27, 28, 29 air pasang besar, dan juga saranan masih yang sama supaya dapat berpindah di peringkat awal, yang mana kita dapat makluman awal dan juga dapat sign awal sekiranya berlaku banjir yang besar. Jadi kita akan buat perpindahan. Jadi sebelum buat perpindahan yang besar, kita boleh move on lah. Maksudnya move on kena pindah segera sebelum air itu meningkat lebih banyak. Setakat ini tiada masalah, dan juga semua penduduk masyarakat di daerah Kelang ni siap siaga dan juga dia lebih memahami lah, yang mana tahun lepas kita dah ada sejarah dan juga lesson to learn tu lebih baik lah daripada yang lepas.
Memasuki hari keempat fenomena air pasang besar di Selangor ini, keadaan masih terkawal dan tiada limpahan air besar yang berlaku. Sekitar pukul 8.16 pagi tadi, ketinggian paras air laut mencecah 5.4 meter. Bagaimanapun keadaan kembali surut sekitar jam 10 pagi tadi. Sepanjang 4 hari fenomena air pasang besar ini berlangsung, tiada panggilan kecemasan atau laporan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat. Bagaimanapun, anggota akan sentiasa bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan. Adlia Habibullah, RTM. Baik saudara, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 14 September depan. Sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti dahulu perkembangan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia Atikah Mazia Mokhtar. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Paparan imej gemar radar semasa menunjukkan keadaan hujan lebat beserta ribut petir yang berlaku di sekitar daerah-daerah melibatkan kawasan pesisir pantai, negeri Pahang dan juga Johor kini sudah mula bergerak ke arah baratan dan sekaligus memberikan kesan keadaan cuaca lembap terutamanya di sekitar bahagian tengah negeri Johor serta melibatkan daerah Pekan dan juga Rompin negeri Pahang juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Pahang. Selain itu, keadaan hujan lebat beserta ribut petir ketika ini juga turut sedang berlaku melibatkan beberapa daerah di negeri Perak dan juga di sekitar bahagian pedalaman negeri Selangor. Di mana keadaan cuaca lembap ini masih lagi dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula diperhatikan keadaan cuaca sudah mula reda bagi negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula, hujan lebat beserta ribut petir ketika ini sedang berlaku terutamanya melibatkan bahagian Kudat, Sandakan, Pantai Barat dan juga pedalaman negeri Sabah dan keadaan cuaca lembap ini juga masih lagi dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk anda yang ingin mengetahui tentang cuaca pada malam sehingga ke awal pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan perairan Selat Melaka dan sekaligus memberikan kesan keadaan cuaca lembap terutamanya melibatkan daerah-daerah di sekitar kawasan pesisir pantai negeri Perak dan juga Selangor menjelang awal pagi esok. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap berpotensi untuk berlaku terutamanya melibatkan bahagian utara dan juga pedalaman serta pantai barat negeri Sarawak menjelang malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Mazia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, Lintas Langsung Terengganu petang ini ada perkongsian mengenai rumah mampu milik yang akan dibina di Kemaman. Terus bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa di sana. Silakan, Syiri.
Terima kasih Alif. 600 unit rumah mampu milik dan komersial bakal dibina di kawasan Teluk Kalong, Kemaman melibatkan kos RM102.7 juta. Projek pembangunan bercampur itu akan dibangunkan di atas tanah seluas 57.94 ekar melibatkan 2 fasa dan dijangka siap pada Julai 2026. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata pembinaan 484 unit rumah jenis A dan B itu juga mengambil kira risiko banjir bagi menjamin kediaman berkenaan selamat dan siap mengikut tempoh ditetapkan. Buat masa ini, kita masih ada lagi sasaran 10% untuk mencapai 20,000 rumah mampu milik pada rakyat Negeri Terengganu Tenggal ini. Dan kita insyaAllah dengan masa yang ada lagi ni sehingga bulan Mei tahun 2023, insyaAllah kita percaya dengan kerjasama yang erat di antara kerajaan negeri dan swasta dan juga GSC daripada kerajaan negeri, insyaAllah kita mampu untuk mencapai janji kita dalam manifesto. Terdahulu beliau merasmikan Majlis Pecah Tanah Pembangunan RMM di Kemaman. Hasil jualan pasar tani agro pelancongan berjaya mencapai hampir RM70,000 sehari setiap kali beroperasi di dataran Jabatan Angkat Kuala Terengganu. Jumlah yang cukup memberangsangkan itu sekaligus menjana ekonomi usahawan negeri dalam memasarkan produk masing-masing. Penyelaras Pasar Tani Negeri Mazita Muhammad berkata, Pasar Tani Agro Pelancongan berkenaan baru dibuka 13 Ogos lalu. Ia merupakan yang pertama diwujudkan di Terengganu bertujuan memberi nilai tambah kepada produk pelancongan sedia ada dengan menawarkan pelbagai produk kraftangan dan makanan tradisional. Alhamdulillah sangat membantu kepada usahawan-usahawan kita di Terengganu untuk memperkenalkan produk-produk destinasi Terengganu itu sendirilah, dapat menjana ekonomi kepada usahawan dan juga menjana ekonomi negeri Terengganu. So kelainan dia adalah kita juga ada tarikan kepada pengunjung seperti persembahan-persembahan daripada basking itu sendiri dan ruang-ruangan makan untuk kita orang kata berhadapan dengan Jambatan Robris itu sendiri. Pasar Tani berkonsepkan pelancongan ini dikendalikan sepenuhnya Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan bakal dirasmikan Sabtu ini. Semua pengurusan jabatan dan agensi di seluruh negeri diminta mengadakan pemeriksaan sistem pendawaian secara berkala khususnya bagi bangunan berusia lebih 20 tahun. Langkah itu bagi mengekang insiden seperti kebakaran berlaku di premis milik kerajaan. Exco Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Ahmad Shah Muhammad berkata, selain kebakaran berpunca daripada puntung rokok dan dapur, kerosakan pendawaian elektrik turut berisiko mengakibatkan litar pintas. Bangunan lama yang mempunyai sistem wiring yang lama memang berisikolah. Dan memang dia ada kaedah wiring ni kita bila sampai pada satu waktu perlu disalin, perlu diganti baru. Yang tu kena minta nasihat daripada mereka yang mahir dalam bidang tersebut. Saya yakinlah maknanya pihak pengurusan maklum benda ni, cuma buat tak buat aja. Jadi perlu kepada suatu pemerhatian yang serius lah. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelepasan Kayuhan Merdeka Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri JPNT di Kuala Terengganu. Seramai 200 peserta terlibat berkayuh sejauh 20 km menerusi 10 destinasi sekolah di Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Sementara itu, Pengarah JPNT Abdul Muingah menerusi kenyataan menyebut 186 buah sekolah akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS jika banjir berlaku penghujung tahun ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 156 melibatkan sekolah rendah, 23 sekolah menengah dan 7 sekolah agama. Kesemua bangunan sekolah yang akan dijadikan sebagai PPS tersebut boleh menampung kira-kira 74,580 penduduk terjejas banjir. Proses pembelajaran pelajar di sekolah terlibat juga tidak terjejas berikutan kelas mereka akan dipindahkan ke bangunan lain. Berdasarkan bencana menimpa tahun lalu, bukan semua bangunan sekolah akan digunakan untuk menempatkan penduduk yang terkesan.
Sebelum ini, Met Malaysia meramalkan negara akan mengalami hujan lebat berterusan November ini yang membawa banjir besar pada penghujung bulan berkenaan. Laporan itu mengakhiri perkembangan dari Terengganu. Saya Muhammad Rashidi. Salam keluarga Malaysia dan kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Ya, terima kasih Syidi. Baik, 3 juta ringgit allowance imam dan Bilal yang tertunggak dibayar bermula 2005 hingga 2018. Jumlah tunggakan itu bergantung kepada tempoh perkhidmatan mereka. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata pembayaran itu melibatkan 54 imam dan Bilal. Sebelum ini 2.9 juta ringgit sudah dibayar kepada 42 imam dan Bilal Terengganu pada November 2019. Jadi Kerajaan Negeri tengah mengambil inisiatif untuk melihat di manakah penafian hak mereka ini telah berlaku, dan kita membetulkan keadaan ada setengah di kalangan Bilal dan imam ini yang telah meninggal. Sebab itulah waris mereka, anggota keluarga datang untuk mengambil bagi pihak penama itu. Saya akan buat sambungan tempat mengaji Quran di kawasan rumah saya yang telah lama tertunggak, dah 8 tahun dah. Saya buat sendiri tempat budak-budak mengaji. Sekarang ni ada 18 orang sekitarnya. Saya bagi khidmat saya kepada masyarakat anak-anak untuk baca Quran secara saya sendirilah. Kita suruh ke tu ada amanah raya ke dia bagi buat keduri arwah masjid, pasal hidup masjid tu semua kan. Sampai dia sakit pun selagi boleh pergi dia pergi. Sebelum ini, Terengganu meluluskan kenaikan jumlah ganjaran persaraan dan kematian kepada imam dan Bilal RM1,500 bagi imam yang berkhidmat selama setahun dan kenaikan RM400 bagi setiap 1 tahun. Manakala Bilal yang berkhidmat selama 1 tahun RM1,200 dan kenaikan RM300 bagi setiap 1 tahun bermula 1 Februari lalu. Seramai 70 wanita dari Dun Pulau Manis Pekan menjalani ujian saringan Pap Smear secara percuma di program Jelajah Peduli Keluarga sempena program Pemerkasaan Kesihatan Wanita. Sambutan menggalakkan itu menunjukkan kesedaran golongan wanita untuk membuat pemeriksaan kesihatan awal. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Manis, Datuk Khairuddin Mahmud, program tersebut berjaya hasil kesungguhan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK menghebahkan kepentingan saringan kepada penduduk. Jadi saya sangat berharap mungkin penghulu mungkin JKK dan juga daripada kepimpinan setempat boleh memainkan peranan bagi menarik keluarga wanita untuk hadir menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh LPP KN ini. Program tersebut turut mendapat kerjasama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPP KN. Saya wakil LPPKN ini Pahang menggalakkan ramai-ramai rakyat Pahang datang ke klinik kami untuk mendapatkan subsidi ujian mamogram bagi rakyat yang B40, T40 pun boleh juga. Kerajaan Negeri Pahang setakat ini telah memperuntukkan sebanyak 1.9 juta ringgit kepada 6,000 wanita di Pahang untuk menjalani ujian kesihatan Pap Smear dan mamogram tahun ini. Pada program tersebut, seramai 20 bayi menerima insentif Pahang Pride Kit dan 10 orang pesakit kanser turut menerima sumbangan. Sambutan Hari Malaysia dan Hari Merdeka ke-65, Peneroka Felda Jeng ke-24 meriah apabila menerima hadiah kategori Rumah Merdeka Tercantik. Sebanyak 300 keluarga menyertai pertandingan yang bermula pada 15 Ogos dan berakhir pada 31 Ogos lalu. Dan kita jangka perkara ini akan diangkat ke pihak wilayah untuk dipertandingkan di dalam bulan 10 akan diadakan program yang berkenaan. Tahun ini memang ada keunikan sikit, iaitu semua blok menyertai daripada tahun-tahun lepas. Semua mengambil bahagian dan dari segi pengelibatannya lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya.
Sebanyak 8 buah rumah peneroka di bawah kategori Rumah Merdeka dan 14 buah blok penempatan terpilih dan menerima hadiah disampaikan Pengurus Felda Jengka 24 Muhammad Saiful Muhammad Puzi. Tempat pertama bagi kategori Rumah Merdeka membawa pulang wang tunai RM750, tempat kedua RM600 dan tempat ketiga RM500. Juara pertandingan akan mewakili Felda Jengka 24 dan layak menyertai pertandingan yang sama peringkat Felda Wilayah Jengka yang akan bersaing dengan 36 buah rancangan Felda lain pada bulan Oktober ini. Baik, Sukan Malaysia Sukma edisi ke-20. Tinggal kurang 2 hari sebelum Temasya membuka tirai, kem Rugby Terengganu kini memasuki fasa terakhir program latihan sebelum bertolak ke venue pertandingan. Persatuan Rugby Negeri Terengganu PRNT selaku pemegang taruh utama Sukan Rugby Negeri ini mengambil inisiatif untuk membuat kelainan dari rutin harian program latihan fizikal berintensiti tinggi dengan beberapa aktiviti untuk mempertingkatkan lagi motivasi dalam kalangan pemain. Menurut timbalan yang dipertua PRNT Cik Muhammad Zulkarnain Abdul Wahab, usaha ini diambil bagi merapatkan jurang komunikasi antara pemain bersama barisan pengurusan pasukan. Program latihan berat yang telah bermula sejak Sukma Perak 2018 melabuhkan tirai sememangnya memberi cabaran mental dan emosi buat pemain. Malah, sasaran untuk merangkul pingat yang diletakkan demi untuk mempertahankan kejuaraan di pentas Sukma juga memberi tekanan buat mereka. Bersainglah masa terakhir kita tutup bondingkan mereka dengan sedikit kata-kata hikmah kepada mereka untuk mereka berjuang memartabatkan rugby untuk negeri Terengganu khususnya lah, dan untuk diri mereka sendiri amnya. Dan bila kita bertanya pada mereka, mereka semua teruja untuk menyumbang sesuatu kepada Terengganu lah. Fokus dari negeri di bawah bayu. Harapan pemain industri pelancongan dan perhotelan menerusi bajet 2023 bersama Radio Robin di Kota Kinabalu. Redwin, teruskan dengan perinciannya. Ya, Alif. Menjelang pembentangan bajet belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan awal bulan hadapan, Persatuan Hotel Malaysia MAH Sabah terus meletakkan harapan tinggi terhadap Kerajaan Persekutuan dalam memberi penekanan terhadap kemudahan prasarana dan infrastruktur asas di Sabah. Pengerusinya Hafizan Wong berkata ia penting bagi menyelesaikan beberapa masalah yang sering dihadapi industri berkenaan termasuk gangguan bekalan air. Antara sebabnya ialah memang kami diberitahu memang kekurangan bekalan air di Sabah, especially di Kota Kinabalu. Yang kedua mungkin di Tali Bumi iaitu water plant pun belum siap lagi, jadi supply pun masih belum cukup. Yang macam baru-baru ni hujan pun kita ada mengalami masalah tiada air supply disebabkan paras air sungai lebih tinggi dari itu Pambangan, jadi diorang terpaksa shutdown itu water plant untuk mengelak masalah yang lebih mendalam. Menurutnya, pihak perhotelan terpaksa mengeluarkan kos lebih dengan membeli air dari luar untuk bekalan pelanggan yang menginap di hotel tersebut. Selain itu, Hafizan terus berharap agar kerajaan dapat mengurangkan beberapa cukai berkaitan selain mengadakan penganjuran program kerajaan bersesuaian kerana semua industri perhotelan masih berusaha untuk memulihkan ekonomi mereka akibat terkesan dengan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Dokumen-dokumen Mahkamah Anak Negeri di seluruh negeri akan diproses mengikut format digital dan dijangka selesai penghujung tahun ini. Kerja-kerja tersebut dikendalikan Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri dibuat bagi mengekal, menghilangkan hilang ataupun musnah dalam apa juga keadaan. Pihak Kementerian melalui Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah mengambil langkah untuk kita mendigitalkan semua dokumen-dokumen, terutama dokumen yang penting di MAN ini dapat kita pelihara dengan sistem ICT kita. Ianya sangat penting untuk kegunaan di masa hadapan. Dia berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Seminar Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT Sektor Awam Peringkat Pedalaman Atas di Keningau.
Datuk Yaakob turut mahu agar semua kaki tangan awam di negeri ini melalui semua peringkat perlu menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran ICT sekaligus meningkatkan perkhidmatan kepada rakyat. Lebih 30,000 penduduk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bingkor bakal menerima manfaat apabila 12 menara telekomunikasi disiapkan di kawasan tersebut awal tahun hadapan. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawir berkata, pembinaan menara ini adalah melalui inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela yang mana pembinaannya telah dimulakan sejak awal tahun ini. Kita berterima kasih kepada pihak kerajaan Persekutuan Malaysia kerana meluluskan untuk pembinaan menara baru ini supaya liputan komunikasi lebih luas di kawasan daerah Kening ini dan untuk memudahkan anak-anak kita buat pembelajaran melalui online. Dia berkata demikian semasa lawatan ke lokasi pembinaan menara telekomunikasi kawasan Dun Bingkor di Keningau. 12 menara telekomunikasi berkenaan dibina meliputi Kampung 3 Apin-Apin, Kampung Matanoi, Kampung Pangas Ulu, Kampung Takad Baru Apin-Apin, Kampung Sungai Apin-Apin, Kampung Kirokot Baru, Kampung Tohan Baru, Kampung Liau Ulu, Kampung Bunga Raya, Kampung Kuangoh, Kampung Tuntu Mulut dan Taman Jaya. Seramai 5 orang anak tempatan menerima beasiswa anugerah yang di-Pertuan Negeri Sabah sebagai pengiktirafan dan galakan pelajar cemerlang melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi dalam maupun luar negara. Istimewanya, penganugerahan tersebut disampaikan sendiri yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Menyampaikan anugerah beasiswa kepada 5 orang penerima khusus untuk anugerah beasiswa Tuan Yang Terutama pada tahun ini, dan harapan kita kepada semua penuntut 5 orang ini dapat menjaga nama baik kerajaan negeri kerana mereka adalah yang terpilih di antara yang terbaik. I want to do this for my own country and my state to make sure it goes well and of course pursue my career and do my best what I can do for the country. I'll definitely get some experience first and then I'll come back and definitely serve my country and be the best Malaysian I can be. Anugerah TYT ini diberikan kepada pelajar tempatan yang terpilih setiap tahun sejak tahun 1982. Kaedah menguruskan alam semula jadi yang betul berupaya mengelakkan risiko bencana alam yang berupaya meragut nyawa manusia selain merosakkan pendapatan dalam skala besar. Melestarikan alam semula jadi juga mampu mengelak ancaman bahaya seperti kejadian kepala air maupun banjir kilat. Kawasan-kawasan ini adalah yang berhampiran dengan Crocker Range supaya diberitahu cara memelihara dan memelihara hutan supaya tidak diguna sewinang-winangnya karena akan mengakibatkan kepada beberapa perkara yang tidak diinginilah, antaranya berlakunya banjir apabila hutan itu ditebang dan sebagainya akan mengubah sistem saluran sungai itu yang menyebabkan dan banyak lagi lah. Beliau ditemui selepas merasmikan program jelajah taklimat dan pameran Rizab Biosfera Banjaran Crocker RBBC di Kampung Biah Beaufort. Menurutnya, alam sekitar yang hidup secara semula jadi berupaya menjana pendapatan penduduk tempatan khususnya melalui aktiviti riadah, pelancongan ataupun kajian saintifik. Penganjuran RBBC ini akan diteruskan oleh Taman-Taman Sabah ke beberapa lokasi, antaranya Papar dan Ranau dalam usaha memberi maklumat mengenai kepentingan menjaga alam semula jadi kepada masyarakat. Sokongan badan korporat dan swasta amat penting dalam memastikan tabung darah di hospital sentiasa mencukupi. Usaha berkenaan penting bukan sahaja menyelamatkan pesakit memerlukan, malah meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan menderma darah. Setakat ini kalau ikutkan perbincangan ataupun keperluan untuk Sabah KK secara amnya,
pihak Queen kekurangan semua grup bekalan darah lah. So kita amat menalu-alukan semua donor, tak kira darah A, B ataupun segala jenis, untuk datang menderma. Pada hari ini saya telah membawa seramai 150 anggota rela daripada daerah Bandaraya Kota Kinabalu untuk memberi dorongan, sokongan moral dan juga pendermaan darah bagi di mana-mana anggota rela yang layak untuk menderma darah. Sebab dapat menolong orang yang perlu darah, memandangkan selalu bekalan darah di blood bank di KK ini selalu pun kurang. Jadi kami dari Jabatan Sukarelawan Malaysia, rela daerah KK ini selalu pun ada terlibat dengan kempen teman darah. Saya alu-alukan kepada orang ramai, sesiapa saja yang dapat mengikuti program ini atau di Facebook, datanglah beramai-ramai untuk menderma darah. Kita membantu orang yang memerlukan. Kempen anjuran KPJ Specialist Hospital dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth II ini berjaya mengumpul 70 pain darah. Baik, sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Keluarga Malaysia, ikuti lebih banyak perkembangan dalam negeri dalam berita wilayah bersama dengan Alif Ashraf di Angkasa Puri. Teruskan Alif. Ya, terima kasih Redwin. Baik saudara, berita wilayah berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak, kemampuan jaringan internet 5G dipertingkat. Perinciannya bersama Vanessa Merin. Silakan, V. Ya, terima kasih Alif. Sarawak harus mempertingkatkan kemampuan jaringan internet ke 5G bagi mengakses teknologi baru. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, tanpa prasarana yang tepat, pengaplikasian teknologi baru mungkin perlahan. Untuk kita mendapatkan data yang tepat. Kalau dia data itu datang lambat, keadaan sudah berubah. Dia mesti real time. Sebab itu kelajuan internet kita hendaklah berupaya ke peringkat 5G. Bagi membangunkan prasarana telekomunikasi berkapasiti 5G bagaimanapun akan menelan kos yang besar dan Sarawak sentiasa mencari kaedah bagi membangunkannya secara sistematik. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bercakap kepada media selepas perasmian Transcend Sarawak dan Resilient Forward Living Lab 2022 di Tegas Digital Village di Kuching. Ini kerana dengan perolehan data-data yang tepat, ia dapat membantu kerajaan merangka strategi untuk menanganinya. Beliau sebelum itu menyaksikan memorandum persefahaman MOU antara Lembaga Multimedia Sarawak, Universiti Tun Hussein On Malaysia dan Malaysia Smart City Alliance. SMA diwakili oleh pengurus besarnya Dr. Zaidi Razak. UTHM diwakili oleh Naib Chancellornya Profesor Dr. Ruzairi Abdul Rahim, manakala MSCA diwakili oleh pengerusinya Dr. Raslan Ahmad. Di bawah MOU itu, agensi-agensi terbabit akan bekerjasama membangunkan infrastruktur digital yang berupaya membekalkan data berkualiti dalam mengurangkan kesan negatif bencana alam kepada komuniti. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng merangkap pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS. Berkata Majlis Tertinggi GPS menggalakkan pelantikan ahli-ahli majlis tertinggi daripada kalangan gerakan wanita dan pemuda daripada setiap parti komponen gabungan itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu GPS telah meminda perlembagaannya yang sudah diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS untuk memberi laluan kepada gerakan wanita dan pemuda menjadi sebahagian daripada Majlis Tinggi GPS.
Tambahnya apabila kesemua parti komponen GPS mendapat kelulusan daripada ROS bagi penubuhan saib belia 18 hingga 28 tahun, maka golongan itu juga boleh dilantik sebagai ahli Majlis Tertinggi GPS. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari juga memberitahu GPS kini sudah menubuhkan jentera pilihan raya dan bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Jelasnya GPS akan terus memperjuangkan suara rakyat Sarawak serta kepentingan negeri ini di bawah Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan jawatankuasa antara kerajaan sekaligus menyumbang kepada kestabilan politik di Malaysia. Dan sudah tentu kita berkendaki suara yang kuat dari Sarawak bagi kita memainkan peranan kita di peringkat nasional. Selain daripada apa yang telah kita dapati melalui perbincangan kita dalam MA63, masih lagi ada 2-3 perkara yang masih dalam perbincangan bagi kita mempertahankan keistimewaan yang ada pada Sabah dan Sarawak melalui perjanjian Malaysian Agreement 63 dan juga IGC. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi GPS di Pusat Konvensyen Borneo Kuching malam tadi. Antara yang hadir adalah Setiausaha Agong GPS, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Timbalan Premier, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, merangkap Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak, Presiden Parti Rakyat Sarawak, Datuk Joseph Salam Gandom dan Presiden Parti Demokratik Progresif, Datuk Seri Tiong Keng Sing. Penekanan terhadap sukan dan kurikulum perlu dijadikan sebagai kriteria penting jika mahu membudayakan sukan dalam kehidupan direalisasikan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, meskipun terdapat penekanan, namun ia lebih cenderung kepada bahagian akademik untuk pengambilan pelajar institusi tinggi dan penjawat awam. Justru katanya perlu ada perubahan pada peringkat dasar kerajaan jika mahu saranan ini tercapai. Kalau kita lihat, dunia barat sudah berubah. Keadaannya sudah berubah. Karena kalau kita pergi US, kita pergi UK, academic is one thing, co-curriculum, penglibatan dalam sukan dan sebagainya diambil kira, diberi penekanan yang banyak. Beliau memberitahu demikian pada persidangan sukan untuk semua zon Borneo 2022 yang diadakan di Kuching. Persidangan sehari tersebut melibatkan pembentangan 3 kertas kerja merangkumi pembangunan berprestasi tinggi, memperkasakan wanita dalam sukan dan kepentingan kemudahan sukan dan manfaat kepada komuniti. Seramai 100 orang peserta terdiri daripada agensi kerajaan negeri dan persekutuan serta badan-badan sukan termasuk dari Sabah dan Labuan menyertai persidangan pada kali ini dan juga peserta yang mengikuti secara live di FB rasmi Jabatan Belia dan Sukan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memaklumkan Festival Muzik Borneo BMF dijangka bakal dijadikan acara tahunan di negeri ini. Ini berikutan respon yang amat baik daripada para pengunjung yang menghadiri festival ini pada minggu lalu. Datuk Seri Abdul Karim berkata, walaupun ini merupakan julung kalinya ia diadakan di Kuching, sekiranya terdapat permintaan yang tinggi, beliau tidak keberatan untuk menganjurkan festival pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi dengan keadaan seperti itu, sekiranya ada permintaan, kita boleh pertimbangkan untuk tahun-tahun mendatang. Setakat ni tak ada permintaan. Ya, dia baru habis. This is the first time we organize it. I don't mind to have it being organised again next year. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan persidangan sukan untuk semua zon Borneo 2022 di Kuching. Program pencarian bakat nyanyian Carta Bakat Radio CBR Limbang FM, Anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang kembali lagi bagi musim kedua. Penerbit program Azmain Haji atau DJN CBR kali ini bakal menampilkan kelainan yang mana tidak hanya memfokus kepada bidang nyanyian. CBR kali kedua ini.
Baik, untuk musim yang kedua kita mencari kelainan daripada musim yang pertama, dan untuk musim yang kedua kita selain daripada kita mencari bakat dalam bidang nyanyian, kita juga akan mencari ataupun mencongkel bakat mereka dalam bidang pengacaraan. Itu untuk kelainan musim yang kedua yang kita bawakan untuk CBR Limbang FM. Menurut Azamain yang ditemui pemberita di Konti Limbang FM, CBR menjadi platform bagi para peserta menyalahkan bakat yang dimiliki selain usaha RTM Limbang mendekatkan stesen penyiaran itu dengan pendengar. Uji bakat CBR akan diadakan di 2 lokasi, iaitu di Hotel Seri Malaysia Lawas pada 17 September dan di Auditorium RTM Limbang pada 24 September ini. Perincian lanjut mengenai syarat penyertaan boleh melayari Facebook dan TikTok Limbang FM atau menghubungi RTM Limbang 085 211 244. Acara terjunan antarabangsa Sibu International Base Jam kini kembali dianjurkan. Residen bahagian Sibu Wong Hee Sieng berkata seramai 33 orang penerjun akan mengambil bahagian dalam acara ikonik tersebut. Jelasnya, acara terjunan antarabangsa selepas pandemik COVID-19 kali ini disertai penerjun tempatan dan dari luar negara seperti Australia dan Amerika Syarikat. Beliau berkata demikian pada sidang media acara tersebut di Sibu, juga memberitahu penganjuran ini secara tidak langsung mempromosi Sibu menjadi salah satu tarikan pelancong untuk datang ke Sarawak. Sementara itu, penerjun profesional Gary Cunningham berkata penganjuran yang diadakan selepas pandemik COVID-19 selama 2 tahun membuatkan beliau berasa gembira dan teruja dapat kembali pada acara terjun kali ini. And it's a nice building, nice height, 400 feet, good landing area and welcoming and friendly people. I think that's a good atmosphere. Manakala jurulatih Base Jam Malaysia Muhammad Idrus Yusof mengambil peluang ini dengan melibatkan seramai 9 orang penerjun baharu dari Sarawak. Untuk melatih penerjun-penerjun daripada Sarawak, yang mana terdapat 9 orang penerjun daripada Sarawak untuk membuat penerjunan pertama kali di Sibu, di Sarawak umumnya. So, I hope semuanya berjalan lancar, yang mana pada 17 ni dia orang akan graduate sebagai base jumper dan dia akan masuk dalam komuniti base jumper Malaysia. Acara ikonik ini akan berlangsung mulai esok sehingga 17 September di Wisma Sanyan di Dataran Tun Tuanku, Bujang, Sibu. Baik, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih V. Baik saudara, berita wilayah berehat seketika kita kembali selepas ini. Sambutan Hari Malaysia 2022 peringkat kebangsaan. 16 September 2022, Jumaat bermula pukul 8 malam. Bertempat di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, Melaka. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir dengan berpakaian tradisional etnik era 60-an. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan. Bertemu kembali. Nilai kerugian akibat bencana banjir, lumpur dan aliran puing di daerah Baling pada 4 Julai lepas dianggarkan berjumlah 28 juta ringgit. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur berkata, kerugian itu melibatkan kemusnahan rumah, premis, infrastruktur kenderaan dan harta benda yang lain. Anggaran kerugian dalam kejadian banjir itu dilakukan oleh Jawatan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB yang diwujudkan oleh pejabat daerah Baling. Seramai 80 pebanci dilantik untuk turun ke setiap rumah bagi membuat bancian kerugian. Bancian itu dibuat berdasarkan lebih 900 laporan polis yang diterima berhubung kejadian itu. Bagi kejadian banjir kali kedua pada hujung Julai pula, pihaknya masih belum menerima jumlah keseluruhan kerugian yang ditanggung oleh penduduk. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman. Kejadian banjir pada 4 Julai lalu mengakibatkan 41 kawasan terjejas selain mengorbankan 3 nyawa termasuk seorang ibu hamil berusia 23 tahun.
Dua lelaki dan seorang wanita direman bagi membantu siasatan kes rasuah berhubung kelulusan permohonan memiliki tanah kerajaan bernilai RM400,000. Perintah reman selama seminggu dikeluarkan Magistrate Nur Hafizah Ishak bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Wanita berusia 30 tahun yang merupakan pembantu tadbir pejabat tanah dan galian serta dua pengarah syarikat berusia 41 dan 50 tahun tiba dengan berpakaian lokap SPRM di Mahkamah Magistrate Ipoh kira-kira 10.30 pagi. Pengarah SPRM Perak, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Beliau memaklumkan siasatan lanjut sedang dilakukan termasuk mengesan sekiranya ada individu lain turut terbabit dalam kes tersebut. Baik, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak menetapkan tempoh maklum balas kepada pegawai dan anggota yang sedang bercuti atau berada di luar kawasan untuk kembali bertugas sekiranya diperlukan sepanjang musim monsun Timur Laut. Pengarahnya Azmi Osman berkata mereka perlu melapor diri di Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB mengikut masa ditetapkan sekaligus mempercepat tindakan menyelamat penduduk ketika berdepan bencana. Jelas beliau, prosedur-operasi standard SOP tersebut pertama kali diperkenalkan dalam usaha menambah baik perkhidmatan jabatan itu terutama dalam kerja-kerja menyelamat. Kita telah pun menetapkan satu SOP baru standard operation kita iaitu jangka masa dia kena kembali ke tempat melapor di ke tempat kejadian dalam tempoh berapa lama berasaskan kepada kilometer yang mereka ada. Sebagai contohnya, kalau penolong pengarah operasi saya berada di kampung di Kulim umpamanya dengan jarak 200 km bermakna dalam masa 1 jam dia kena berada di bumi Ipoh ini untuk membantu menangani. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan JBPM Negeri di Bandar Meru Raya Ipoh. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan pihaknya juga sedang mengenal pasti beberapa jalan untuk dijadikan kawasan pendaratan helikopter sekiranya berlaku kejadian tanah runtuh atau kemalangan besar. Baik, penyanyi era 80-an Aman Shah menghembuskan nafas terakhir pada jam 2.15 petang tadi di Institut Jantung Negara IJN. Allahyarham yang juga dikenali sebagai pelakon veteran meninggal dunia akibat komplikasi selepas pembedahan jantung pada usia 68 tahun. Menurut Setiausaha Agung Seniman Hafiz Nafiah, jenazah masih berada di IJN untuk urusan bedah siasat dan akan dibawa ke Masjid Alam Damai Ceras untuk disembayangkan. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Alam Damai. Aman Shah yang popular dengan lagu Raya Kepulangan yang dinanti itu menjadi penyanyi sejak 1979 sebelum mengikat kontrak dengan syarikat rakaman EMI pada tahun 1980 hingga 1987. Antara filem lakonan beliau Darah Satria, Azura dan Aku Bukan Gila. Semangat keluarga Malaysia harus disemarakkan dan dihayati dalam usaha memelihara kesejahteraan kehidupan rakyat terutama ketika mendepani cabaran ekonomi terutama dalam fasa peralihan ke endemik. Sehubungan itu, penganjuran seminar yang bertemakan semangat jati diri antara usaha baik dalam memupuk semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Nilai sayangi negara, nasionalisme dan patriotisme perlu ada pada setiap rakyat. Malaysia merupakan sebuah negara yang berpegang teguh pada prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kemerdekaan negara kita telah dicapai dengan semangat taat setia dan perasaan cintakan tanah air yang tinggi dengan kaedah perundangan yang bijaksana. Kepelbagaian kita teruji dan terbukti menjadi tunjang untuk menjalani kehidupan yang bersatu dan harmoni serta kemakmuran bersama demi kesejahteraan rakyat.
Pada masa sama, beliau turut mengingatkan bahawa sejarah telah membuktikan bahawa segala cabaran dapat diatasi apabila rakyat bersatu hati serta saling menerima kepelbagaian rakyat berbilang kaum dan budaya. Generasi muda juga digesa supaya menghayati konsep jati diri dan nilai kenegaraan keluarga Malaysia dalam mewujudkan kesefahaman yang jitu bagi menjamin keharmonian negara. Beliau bercakap selepas merasmikan Seminar Hari Malaysia at Museum di Kuala Lumpur. Ia diadakan hasil kerjasama Museum Diraja Kuala Lumpur bersama Persatuan Sejarah Malaysia. Sukan Malaysia atau lebih dikenali sebagai SUKMA merupakan platform awal terbaik untuk atlet yang bercita-cita menerusi karier ke peringkat antarabangsa. Itu antara yang disampaikan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola SUKMA 2022, Datuk Jana Satiran Muniayan pada majlis selamat datang dan menaikkan bendera kontingen SUKMA 2022 di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi pagi tadi. Menurutnya, yang juga Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, temasya ini menjadi pentas melihat bakat-bakat muda yang bakal menjadi bintang utama sukan negara pada masa depan. Datuk Jana dalam ucapannya juga menggesa semua atlet yang bertanding untuk mempamerkan semangat kesukanan tinggi sepanjang temasya berlangsung. Selepas hampir 3 tahun Sukan Malaysia ditangguhkan, penantian kita akhirnya sudah hampir berakhir. Masanya telah tiba untuk membuktikan segala usaha gigih dan pengorbanan selama ini diterjemahkan di gelanggang-gelanggang pertandingan. Sebanyak 15 kontingen dari seluruh Malaysia dan Brunei akan bertanding pada edisi kali ini yang secara rasmi akan bermula dari 16 hingga 24 September. Dalam pada itu, beliau turut mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada UKM yang menjadi perkampungan sukan terbesar bagi penganjuran SUKMA edisi ke-20 kali ini. Sementara itu, kem berbasikal Lebuh Raya Johor meraih 2 pingat emas hari ini. Siti Nur Adiba Akmal Muhammad Fuad memenangi acara 30 km ujian masa individu wanita, manakala Nur Aiman Rosli bagi kategori lelaki. Lebih manis, Siti Nur Adibah 23 tahun itu berjaya meraih emas pertama bagi edisi kali ini buat negeri kelahirannya pada perlumbaan di Bandar Seri Sendayan, Negeri Sembilan. Pemegang pingat perak Sukan Si Hanoi itu mempamerkan tunggangan bertenaga untuk muncul juara dengan catatan 44 minit dan 25.801 saat. Catatan itu juga merupakan yang terbaik pernah dilakukannya sepanjang 4 edisi penyertaan bermula sejak temasya di Pahang pada 2012. Dalam pada itu, seorang lagi pelumba Johor, Nur Aiman Rosli menepati ramalan memenangi pingat emas kedua pribadinya pada temasya SUKMA. Beraksi dalam acara kegemarannya, Nur Aiman mencatat 53 minit 08.865 saat untuk mengungguli acara 30 km ujian masa individu lelaki. Ini penampilan terakhir buat pemenang pingat gangsa Sukan Si Hanoi itu selepas 4 penyertaan bermula pada edisi 2014 di Perlis. Dalam acara wushu pula, pasukan Melaka pula merangkul 2 pingat emas menerusi acara nangkuan lelaki dan tajian wanita. Emas acara nangkuan lelaki dimenangi Brian T. KG yang mengumpul 9.5900 mata, menewaskan atlet Johor Chan Shi Weng yang mengumpul 9.5700 mata. Manakala pingat gangsa milik James Kia Jan Chen juga dari Melaka. First saya nak masuk national team dan saya harap saya boleh represent Malaysia ke SEA Games atau Asian Games. 3 acara, ada 2 lagi. Esok dan esok. Acara apa ya? Nantau dan Nangkun. Baik saudara, berita wilayah 14 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Alif Ashraf Kamano. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.